Okey. Okey, insya-Allah. Ni ada mikrofon baru ya. Dia kuat sikit pun ya. Okey, Assalamualaikum. Oh, dah gemar pula. Assalamualaikum. Kita buat rendah sikit. Okey. Yang tutup pula. Dah pun terselit royan. Itulah. Okey. Ada alat untuk kuat sikit kita buat pakai. Okey, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala untuk hari ini. Nampaknya ada kawan-kawan baru ya yang berbiah. Syukur alhamdulillah lah. Petang pagi tadi ada majlis untuk talqin baik apa nama tu ijazah zikir dengan ambil kafiat. Jadi kawan-kawan ada yang ni kan. Okey, jadi yang dah dapat datang ni alhamdulillah lah, mungkin ada pertama kali kan. Yang pertama kali tu kita ucapkan syabas lah. Kerana bersungguh-sungguh nak datang kan walaupun jauh. Okey, jadi untuk tajuk untuk apa nama tu untuk malam ni tebang kaitkanlah apa saja yang kita terangkan adalah berdasarkan apa yang kita nak lalui dan amalkan. Dia tak ada cerita berkenaan yang luar-luar lah. Kita tak buat macam tu sebab kita tak nak benda ni jadi berceramah apa semua kan. Ilmu-ilmu banyak kalau ikut ilmu, kalau kita nak kaji banyak. Okey, jadi apa yang teman suka terangkan adalah ilmu yang kita sendiri nak tempuhi. Tu dia kaedah dia. Okey, jadi untuk malam ni sebelum kita malam sambut Ramadan lah ya, mungkin Ramadan kita tumpu pada ibadah lain lah, tarawih apa semua kan. Jadi mungkin teman tak buka tawajuh lah, kita skip sebulan tak apalah. Jadi nanti insya-Allah kita sambung bulan selepas raya lah. Sebab dalam bulan Ramadan insya-Allah saya akan beritahu lah dia punya tarikh tu. Okey, jadi untuk kita cerita tentang perjalanan hati, perjalanan suluk, mata pelajaran zikirullah. Yang tuan-tuan kata orang nak ambil nanti kan. Untuk perjalanan asas kita tengok ya. Maqam zikir latifatul qalbi. Keadaan dia apa tujuan dia? Antaranya lah yang tuan-tuan buat ni sebenarnya bila kita isi zikrullah tu akan keluar segala nifak. Dia akan keluar secara nifak, maknanya perasaan negatif, munafik, perasaan apa nama tu ya nifak, kemudian keadaan nafsu syaitan yang berbisik-bisik. Dia akan keluar. Khannas tu yang utamanya. Dia selalu inject tau. Bila kita apa-apa yang jahat dia inject. Jangan. Jadi bila kita terima dia punya zulmat bisa tu, kita akan ikut lah. Kita akan ikut. Kita tengok keadaan orang yang dalam keadaan munafik, nifak. Dia ikut. Dia follow je nafsu amarah tu. Tahap benda ni tak ada fikiran langsung. Jadi bila tuan buat tu, 5 keadaan tu akan keluar lah. Perasaan hawa nafsu syaitan, keduniaan dan segala yang syirik akan keluar. Akan masuk apa pula? Masuk tauhid, masuk iman, masuk Islam, masuk malaikat. Ada beberapa lah. Mana malaikat tu bukan apa tau. Keadaan bisikan hati yang baik-baik. Yang bertentangan dengan khannas tadi. Kalau khannas mengajak begini jahat ni, ada malaikat akan cuba menarik kita. Jadi kita akan lebih, kita tengok keadaan dalam qalbi tu ada 2 bilik. Bilik nifak, bilik nur. Jadi bila keadaan tuan menguatkan nur tu dengan amalan yang tuan-tuan buat ni, insya-Allah dia akan terbuang yang 5 nifak tadi, akan masuk 5 yang menguatkan lagi. Bilik kanan tadi, bilik nur tadi. Jadi dia akan merubahlah keadaan tuan-tuan, perangai apa semua, fikiran merubah. Pasal apa? Ibu dia di qalbi. Jadi bila kita dapat yang tu, maka kalau ada rezeki nanti berpindah kita kepada zikir latif lain, naik kepada zikir al-ruh.
Zikir arwah tu pula akan menyuci beberapa sifat. Di kalangan beberapa sifat, contoh kedekut, pemarah, kurang keyakinan, dia akan berpindah, Tuhan akan diinjekkan nur. Pasal apa tahu? Kalau kita kaji daripada sirah Rasulullah SAW, didatangkan malaikat membelah dada. Apa iktibar itu? Apa kata tuan rasa kita tak dibedah oleh malaikat? Ni mungkin soalan pelik dah. Nabi je kena bedah. Bila pula orang biasa pun kena bedah. Jadi minda kita pelik kan. Sebenarnya secara hakikinya kita pun dibedah. Dibedah oleh malaikat secara apa yang mengikut amalan kita. Antaranya beginilah. Mungkin waktu orang yang syariatnya dibedah tak kala dia khusyuk dalam solat. Dibedah tak sedar. Ada juga yang mungkin dibedah oleh malaikat tak kala dia khusyuk dalam hudur hati dalam mentadabbur Al-Quran. Kita pula ikut jalan ni, jalan zikrullah, yang mana dipesan oleh Allah Subhanahu Taala sendiri kan, berzikirlah kamu kasira, berbanyak-banyaklah kamu berzikir kan. Kita mengikut jalan ini. Jadi bila tuan-tuan apa semua tu beramal dengan zikir latifatul qalbi dan zikir hati ni, kita akan dibedah. Secara tak sedar lah. Kita akan rasai perubahan hati. Jadi yang itulah. Tuan-tuan siapa yang rasa nanti nak berminat, kita nak ubah zikir lataif, boleh datang lah secara berseorangan lah. Kita ubah zikir lataif roh, menaik sir, naik kepada al-khafi, dan ubah pada al-akhfa. Yang lagi 1, 2, 3 tu, dia akan sama juga, dia akan mengubah perangai. Antaranya yang terkenal ialah perangai yang mengikut sifat hati, sentap, dia akan ubah. Tuan sedikit demi sedikit. Kemudian akhfa ni, saya bagi ringkas ya. Akhfa ni adalah titik di mana kita pengharapan kuat kepada Allah. Bila kita cuci kat sini, kita masukkan nur zikrullah Allah tu, semua zat tu, dia akan menjadi orang yang kuat harapan kepada Allah. Dia tak peduli. Dia tak peduli, dia tak ada lecet, lemah semangat, dia tak ada. Kalau dia berniaga pun dia yakin Allah akan bantu. Ni akhfa, kekuatan akhfa. Dia ada beberapa makam ni sebenarnya, makam Nabi Ibrahim, makam itu bukan makam kubur sebenarnya, makam tu bentuk sifat dia. Macam mana kalau kita orang tahu rahsia dia lah. Rahsia dia, contohnya makam Nabi Ibrahim. Kenapa saya buka sikit? Kenapa waktu dia dibakar api, dia tidak terjejas? Dia tak terjejas, kenapa? Sebenarnya dia duduk dalam makam ukuf. Hakikatnya duduk dalam makam ukuf adalah di mana, dalam makam ukuf mata pelajaran dia lah di mana terhenti setiap jirim dan jisim. Terhenti, semua stop. Ni saya buka cerita. Bila jirim stop, kita belajar sains, kalau api duduk dekat sesuatu benda yang dibakar, dia mengembang kan. Pasal benda mengembang, dia ada jirim dia. Itu cerita dia. Bila Allah perintahkan api jangan bakar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bukan bermakna dia tak duduk ke apa. Dia stop kat Nabi Ibrahim, dapat satu kedudukan hati dia ukuf. Dia ukuf dalam hadrat Allah Subhanahu Taala, dia duduk dalam tauhid dia duduk dalam tafrid dia. Maka bila dah stop tu, dalam sains kita, jirim tak dapat bergerak. Tu cerita dia. Ini dalam perkajian Al-Sufi. Bila jirim tak dapat bergerak, maka api tak dapat menjejaskan lah. Bakarlah kat mana pun. Tu dia. Jadi pengalaman saya sendirilah. Ini sebagai dorongan lah. Waktu saya tahun 94 bujang je, balik daripada kerja, lalu kat highway ada satu awan tu. Kita awan ni apa? Rupanya tebuan pindah. Kalau kita belajar orang tua, dia tahu tebuan pindah, dia akan berhenti satu tempat. Jadi saya punya bawa motor, saya tak perasan. Saya dalam keadaan nak tahu tu apa benda ni. Saya pelan dengan motor, sepatutnya laju pecut lah kan, tebuan tu, bukan senang. Jadi lalu saya berhenti, saya slow. Tebuan tu nak ketik saya, nak gigit, pak, dah keliling lah. Tapi dengan izin Allah, saya dapat satu kekuatan, ukuflah kamu wahai hati kita. Ukuflah zikir kita tadi kan. Stop, saya stop kunci, semua tebuan tu jatuh. Ini pengalaman lah, pengalaman sendiri tahun 94, lebih kecil lagi. Jadi itu berlaku. Bila kita tahu, punya ukuf tu begini punya. Ukuf tu yang nombor 18 lah. Kalau tuan-tuan rajin tu tahulah nanti amalan.
Dia ada natijah dia. Okey, setelah itu dia zikrullah kita berubah. Dia turun, dinaikkan oleh guru, naik ke makam 10. Makam 10 tu kita telapkan zikrullah dia antara dua kening. Ini apa dia bukaan dia? Tujuan dia adalah untuk menghalang kita berhayal. Bahaya sana, bahaya sini, jadi melengung sana, melengung sini. Jadi sifat orang yang mengisi makam 10 ni, makam nafsu natiqa dia akan tenang. Dia akan fokus, dia akan tahu hala tuju. Ni dia cerita. Dalam suluk saya alami lah. Tapi tuan-tuan boleh ambil di luar suluk. Suluk tu tak perlulah kita ni sangat kan. Itu masing-masing perjalanan lah. Dengan saya buka insyaAllah. Pasal apa nak dapat, supaya sama-sama dapat limpahan kan. Sama-sama apa rahsia disimpan. Rahsia ni untuk membantu manusia. Kan. Okey, jadi seterusnya mata pelajaran seterusnya dibuka makam ukuf tadilah. Selepas naik dia buka makam ukuf, kita akan dikendaki mengukufkan hati kita lah. Dia ajarkan cara lah. Adalah kalau tuan ambil, dia ajarkan cara dia. Ukuf pada banyak. Ukuf qalbi. Qalbi tu yang hati je mentap, qalbi je. Ukuf mutlak. Ukuf mutlak tu seluruh hati kita meliputi mutlak. Tuan-tuan akan duduk dalam keadaan apa tau. Antaranya tuan-tuan pergi ke tempat orang ramai, habis hati tuan tak terbabit dengan orang ramai. Tuan akan duduk-dudukkan dalam uzlah. Dia ada 3, satu suluk, satu khalwah, satu uzlah. Tuan akan merasai bahawa tuan berseorangan dengan Allah Ta'ala. Sepi hati, tengok orang ramai tak ada apa, sepi, relax. Keliling kita akan jadi sifat orang yang tak ada terlalu memandang dunia, tak ada. Dia jadi tenang je, kita seorang je. Itu makam yang tinggi tuan-tuan akan dapat. Ini benda yang kita tempuh. Nama ilmu suluk ni, ilmu yang kita tempuh. Bukan kita kaji orang-orang ahli sufi dulu salah buku cerita pumpang. Berjalan atas air. Kita tengok orang ni. Tapi kita tak dapat. Kita tak nak. Kita tempuh sendiri. Macam mana kita faham orang tu berjalan atas air? Kenapa? Ini satu kisah daripada syekh saya. Dia katanya, orang yang berjalan atas air, syekh-syekh tu, memanglah kita dengar dia baca bismillah, yakin apa semua. Sebenarnya tak. Dia duduk dalam keadaan dia, dalam yakin, dia baca bismillah. Dia bukan nampak sungai tu ayo. Aku ayo ni, aku nak lalu lah. Tak. Dia duduk dalam Allah Ta'ala, digambarkan bahawa yang depan tu tanah tu. Tak ada apa. Dia jalan lah. Bila kita nak buat tanah, kita jalan. Duduk dalam keyakinan. Allah nak tutup cerita dia supaya menutup rasa hati ghairah pada kehebatan dia. Rupanya dia nampak tu tanah, dia jalannya. Orang lain tengok, dia jalan tak ayo, sebenarnya tak. Dia tutupkan mata, sebenarnya dia jadikan yang air tadi jadi tanah. Dia berlari macam biasa. Jadi itulah antara sifat kewalian yang Allah buka. Yang nombor 2 ada berlaku pada Syekh Dua Bukit Labal, Syekh Tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Saya ramai kawan daripada kalangan murid tu. Dia kata zaman pelajaran dia lebih kurang dia belajar dengan mengajar di Kelantan tu. Satu hari hujan lebat. Jadi anak murid tunggu di bawah. Mana tuan guru kita ni tak sampai. Hujan lebat. Dia berlalu. Dia lalu selamba. Orang tengok, tak basuh tuan guru kita. Udah mula dah. Anak murid punya gairah kan, tak sumpan dah timbul. Bila berlaku ketaksubhanan jepaan, tuan guru dah tengok. Allah Akbar, tak boleh jadi dia katanya. Dia punya belakang kolah dia, ayo bagi basah. Bila anak murid tengok, basah pula, tadi tak basah. Jadi dia pelik, tak apa. Guru tu nak menutup gairah anak murid tu. Jadi di situlah orang karamah kita kita berasa, kalau aku dapat hebat. Jadi dia berbeza. Jadi karamah sebenarnya dia terjadi tanpa disedari pun. Kita buat tulu ikhlas dia jadi. Contohnya karamah senang lah. Aku dah lambat ni Allah, macam mana ni? Tuan-tuan lalu traffic light tu, hijau semua. Betul Allah, ini jadi saya. Tuan-tuan makan dapat. Kita selamba, kita bila dah duduk dalam keadaan zikir dan doaim yang qaim, daimun tu, akan dapat pertolongan mengikut sesuaian. Mengikut kesesuaian. Tak ada boleh terobah. Kita dah ada terobah kan. Jadi kita ada motor, kita tak ada lah yang pelik-pelik mencari adat. Cuma berlaku yang kemungkinan tuan-tuan akan rasa pelik sedikit demi sedikit lah. Masing-masing.
Itulah. Antaranya kafiat guru saya bagi tu antara yang dapat ilham laduni lah. Tuan-tuan dapat tu alhamdulillah lah. Maksudnya perkongsian guru saya dia turun pada saya, dia turun pula pada tuan-tuan kan. Mana yang dapat tu adalah amalan kafiat para arbillah. Itu disebut jemaah kafiat arbillah. Mana orang yang mengenal Allah, yang duduk dalam ma'rifatullah. Itu dia cerita dia. Okey, jadi kita sambung tadi. Orang bila dah duduk dalam keadaan ukuf, insya-Allah dia akan dinaikkan kepada ahdiyah. Ini semua mata pelajaran Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi itu para masyaikh itu yang membawa, yang diturunkan kepada Syekh Sulaiman Syekh Abdul Haq Rokan Al-Khalidiyah. Mata pelajaran dia, mana pengkajian dia. Okey, bila kita dah habis ukuf tadi, dinaikkan kita kepada martabat hati, maqam pelajaran, mata pelajaran ahdiyah. Apa itu ahdiyah? Ahdiyah itu adalah memandang keesaan Allah. Dia terpecah kepada dua. Satu ahdiyatul af'al, maknanya kita memandang perbuatan Allah. Hati itu tadi akan didudukkan, ditarbiahkan, ditalkinkan macam mana memandang perbuatan Allah. Maknanya bila kita dalam keadaan asyik dan zikir itu, kita dah naik maka hati, kita duduk melihat semua yang terjadi ini, kita tak putus, tidak berfarak. Kita memandang perbuatan Allah, ya Allah, apa bangunan segala yang terjadi, politik apa tu. Kita memandang perbuatan Allah, akan didatangkan al-alimu. Apa di sebalik itu, Allah akan datangkan. Jadi kita dalam keadaan sentiasa nurani kita tu tidak terputus dengan hadrat Allah. Memandang perbuatan Allah, memandang ini, nampak perbuatan Allah, segala yang nyata atas bumi ini tak diputuskan daripada hati pada perbuatan Allah. Maka hati kita akan lazim berzikirullah. Sebab zikrullah ni banyak tingkatan ya. Ada zikrullah yang tenang, itu minimum tenang. Ada zikrullah yang datang perasaan gerun, berbeza-beza martabat dia. Okey, bila terpecah pada ahdiyatul af'al, maka akan membawa kita kepada ahdiyatul zat. Maknanya telah berpisah, kita melihat hanya perbuatan Allah, tetapi akan melihat kepada diri zat Allah. Menghadap hati kita kepada zat Allah. Maknanya bila begini kita rasa kita hudur hati kepada zat Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Bersalahan dengan dia akan zat Allah daripada segala sesuatu. Tak ada kita berasa zat Allah tu berpetak lah, berbentuk, tak ada. Kita akan merasai keadaan hadrah zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ni umpama apalah, dari cerita usulnya, umpama batang tubuh. Batang tubuh, maknanya diri zat Allah yang hakiki, yang tidak dapat dicapai. Macam kita lah, ada tangan, ada apa semua, tapi tidak melekat tangan tu tanpa tubuh. Cuma tabat dia, kita kena faham lah. Jadi zat Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, tidak menyamai ia, bersalahan ia dengan sesuatu yang baharu kan. Dia kita kena faham lah. Siapa yang rajin dengar ceramah sifat 20 boleh faham lah. Ada fana, ada baqa. Apa fana? Mana fana itu menafi ia hancur, menafi ia ada akhir. Apa baqa? Apa qidam? Menafi ia ada bermula. Baqa tu menafi ia akan ada berakhir. Jadi kita kena faham lah sifat-sifat itulah. Kita nak memahami tu, tuan-tuan akan baca tu nanti akan mengemaskan lagi. Boleh saya cadangkanlah, saya recommend kan Syekh Siddiq No ke bukan Fadil Siddiq No. Tuan Google dalam YouTube ada penjelasan dia. Itu membantu kepada murakabah kita. Jangan ingat ilmu dia duduk menung, tidak dah. Dia ada kena ada ilmu. Mendorong ilmu, mendorong amal. Amal tu ilmu adalah imam, amal ada makmum kan, orang kata kan. Jadi kita ikut, kena sama-sama lah. Jadi yang seterusnya ialah ahdiat zikir ma'iyah. Bila kita dah lazim dalam keadaan tu ahdiyatul af'al, ahdiyatul zat, Tuhan akan bersatu dengan ma'iyatullah, maknanya dalam keadaan kita bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut apa? Dari sudut sifat dia. Sifat dia apa? Ilmu dia.
dari sudut asma dia, memahami bila menyebut nama kita melihat itu adalah nisbah kepada kebesaran Allah. Asma dia, kita akan duduk dalam keadaan makyah. Bila dah aku duduk dalam makyah tu, dia tidak ada zikir, dia kata dah tidak berbentuk dah. Inilah special dia. Zikir tidak ada berbentuk. Di mana bila kita akhir besok, akhir kalam besok, kita akan melihat makam tabdal, makam yang tahayul, maknanya keheranan dan nikmat. Waktu tu adalah disebut dalam Al-Quran, orang yang beramal kamu sampai satu keadaan yang kamu yakini, yang hak. Itulah kematian tu. Bila kalau satu keyakinan tu, kita akan melihatlah. Satu itulah kalau orang yang tak beriman, dia duduk dalam dia duduk dalam, dia berada dalam sakarat kematian, dia akan terkejutlah, mata terbeliak apa semua. Tapi bagi orang beriman, dia jadi seronok, dia jadi tenang, dia melihat limpahan-limpahan nikmat Allah pada dia berdasarkan kapasiti keadaan hati dia, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia beramal dengan dunia dulu. Waktu tu dia lalai banyak mana macam mana kan, selalu dia beristighfar selalu, dan makanya akan dia duduk dalam keadaan yang amat special. Masing-masing kadar dia. Tapi dalam tu disebut pula hadis kan, bagaimana orang beriman dilimpahikan, dikembangkan sayap Jibril. Jibril akan datang memberi petanda petunjuk. Kemudian melihat syurganya dibukanya, maka tenanglah orang beriman. Dia tenang. Kemudian dia tunjuk pula, kalau kamu, anda kata kamu engkar, ditunjukkan sayap terbuka, pintu neraka tunjuk. Dia pun selamatlah aku, ya Allah, selamat, seronok. Tapi bagi orang yang engkar, dibukanya sayap syurga dulu, dia tunjuk, inilah tempat kamu kalau kamu beramal elok. Kemudian tapi malangnya kamu dibukakan, inilah pintu neraka. Allah punyanya sayanya dia, terbelia-terbelia saya kan. Kemudian saya melihat bukti ni lah. Saya melihat bukti live kawan saya sendiri, yang mana waktu dia kemalangan, dia tahun 19 bulan 7 lebih kurang 2003. Di depan ni tuan-tuan lalu jalan tu ada Jalan Padasam tu, dia meninggal situ lah. Tapi dia kena dada tu, kemudian meninggal accident pukul 11, meninggal pukul 1. Jadi besoknya saya pergi ke bilik mayat kan, tanya siapa doktor Cina, siapa ni kawan lah mayat. Betul ni kawan. Saya banyak heran lah, apa sah? Dia mau mati punya jam, saya sudah tolong taruh ubat. Dia Allah Tuhan Allah, nama tak ada berhenti pun. Kawan saya sendiri, dia Allah sampai akhir sampai meninggal. Dia mandikan apa semua, saya tengok muka dia memang tenang lah, macam muka selepas tawajud ni lah, tenang, relax kan. Itu bukti lah orang yang berzikir dalam yang ada zikir hati ni. Tuan-tuan, saya bagi semangat lah, ini kisah benar lah. Kemudian waktu dia, saya dah dalam keadaan sedih lah, kawan karib meninggal je sedih. Saya tunduk dalam tawajud, saya nampak dia datang. Saya tu menangis. Kenapa orang menangis ni kata? Ya lah kawan meninggal. Saya cakap seorang ni lah, kalau aku tempat yang syok, kamu nak menangis? Dia gelakkan saya balik. Umpama dia sini, saya balik. Tak, iya juga. Lepas tu adalah dia buka rahsia beberapa tentang alam barzakh. Itu kita sambung insyaAllah, nanti terkejut pula kan. Sebab untuk pengantar tuan-tuan, sekiranya kita ada kawan yang satu jalan, yang dah balik kembali Rasulullah, dia tak ada terputus tau. Hubungan tak putus. Yang putus tadi 3 tu je lah. Melainkan 3 perkara tu kan. Dia dalam keadaan yang tu lah, amal jariah tadi, dia ada connection dengan tu. Jadi dia tak putus hubungan tu. Maknanya dia kadang-kadang dia memberitakan pada kita balik benda yang dah termaktub dalam Quran dan hadis. Dia tak cerita yang pelik-pelik. Yang tu kita boleh terima kalau rohani berkata begitu. Tapi kalau rohani itu sampai yang pelik daripada Al-Quran dan hadis, kita kena tolak lah. Saya pun kaji ke apa maksud tu kawan saya ni kan, buka sama okey, terima lah. Tapi rohaniah tu kadang-kadang dia datang dan tak datang lah. Dia kata orang tu macam kita lah, pergi kursus tempat seronok, lupa nak bini kan, tak ingat lah kan. Umpama tu lah. Dia pun bakal, dan masa pada kita berbeza dengan dia pun. Kita rasa kita lama dia pun tu kan. Dia dekat, saya ada dapat ilmu daripada tentang calculation. Kalau dia orang rasa, kita rasa dia orang dah 10 tahun, rupanya dia orang baru rasa 10 minit.
Ada beza masa kat alam barzah. Pasal dia katakan barzah kenapa? Barzah tu sempadan. Ini akhirat, ini dunia, ini barzah. Orang di alam barzah boleh melihat dunia, dia boleh paling. Allah, anak aku ni tak semayang, dia sedih lah. Itu dia boleh paling pada akhirat. Anak akhirat aku nak pergi besok ni, ya Allah macam mana ni. Dia boleh paling itu. Tapi kalau orang yang duduk di dalam nikmat, dia dikatakan duduk dalam taman syurga lah. Di taman syurga tu kita asyik sangat lah. Kita asyik sangat, apa semua tu tak, kadang-kadang kita terlupa lah. Kita ada dunia tu. Tapi berlaku juga orang yang mungkin dia ada tak selesai dengan hari dunia, dia pesan balik kepada orang dunia. Dia datang dalam mimpi lah secara rohani. Dia pesan sekiranya ada masalah hutang apa kan. Kalau kita orang beriman, dia akan pesan, tolonglah settle. Itu kadang-kadang terkejut dalam mimpi datang, saudara kita pesannya. Tu. Tapi kalau daripada dah selesai, dah putus tu, dia orang tak pandang lah dunia sangat lah. Dia akan pandang akhirat. Sebab duduk dalam taman syurga, akhirat tu adalah nikmat yang akan diterima lagi besar. Kalau tuan-tuan tengok perumpamaan yang saya buka di Facebook, umpama dunia ni kon yang kecil lah. Dunia. Kemudian masuk dalam barzah, dia kembang. Kemudian masuk akhirat, dia lagi besar. Abadan wa abadah. Dan masuk alam syurga besok lagi besar. Kun tu tak ada berhenti, dia kembang. Itu dia punya rahsia kun. Bukan kun orang Bantai Cina macam jemaat lah. Itu hawa. Itulah antara. Jadi insya-Allah ini. Okey, 26 minit sesuai. Jadi bila kita dah duduk dalam ma'iyah tadi, kita akan ditarbiahkan zikir tahlil, kemuncak. Maknanya zikir tahlil tu akan dalam ma'iyah, ditarbiahkan pula zikir tahlil. Bagaimana zikir tahlil itu berfungsi pada kita. Makna la ilaha illallah. Makna penyaksian hati kita berlaku 24 jam sampai kita tidur lah. Makna tu dalam keadaan maknawiyah zikir tahlil. Itulah kemuncak kalimah tauhid yang Allah sebut. Sekiranya kalimah itu ditimbang daripada seluruh isi alam ni, langit, bumi, seluruh 7 petala bumi, 7 petala langit, dia letakkan tahlil itu, maka kata tahlil itu akan berat lagi, akan memberati timbangan kepada seluruh alam. Mana kita akan duduk dalam maknawiyah tu. Itulah kemuncak mata perjalanan zikir yang mana mengikut jalan ni lah. InsyaAllah tuan-tuan akan, kalau ada rasa besok kita terbiahkan. Ataupun berhajat boleh datang lah. InsyaAllah benda ni tak ada masalah. Okey, jadi untuk hari ni rasanya mata pelajaran tazkirah kita. Sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, nak discuss, boleh lah. Ada? Ya. Yang makam-makam tu kan. Ya. Orang katakan kita doktor makam bawah lah kan. Ya. Dia nak naikkan makam tu kita sendiri ke ataupun dia akan datang? Dia akan datang tanda lah. Tanda ataupun tuan-tuan nak berhajat, rasanya dah boleh datang, tak masalah. Tapi beramal dengan latifatul qalbi tu kurang-kurangnya ada natijah dia. Kalau ada sikit pun tak apa, kita akan ubah. Tapi dalam Singapura dia kena tunggu dalam suluk. Jadi suluk tu masalah orang yang tak dapat suluk tak merasalah. Itu yang kesian tu. Tapi untuk tuan-tuan boleh amal yang tinggi qalbi tu dulu. Sekiranya ada percikan ke, ada apa ke tanda clue dia, kita hubungi saya dah, nanti insya-Allah datang. Surau ni setiap terbuka lah hari Sabtu Ahad insya-Allah. Okey, lagi kawan-kawan lain ke? Okey, Feroz okey lah. Alhamdulillah. Faham ya? Okey. Kalau rasanya tak ada apa-apa, kita boleh tutup lah. Okey, boleh saya ada dah? Okey. InsyaAllah, okey. Sebelum kita ni, kita tutup talbis kekara. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka at-tawwabur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin.